Bagi mengulas mengenai kenyataan terbaru Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama di talian penganalisis politik Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Ustaz. Doktor, kita melihat kepada penjelasan yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, berapa lama Prof jangkakan talian hayat Menteri-Menteri UMNO dalam Kabinet PN ini? Adakah ia memberi jaminan Menteri UMNO akan bertahan sehingga Parlimen dibubarkan? Yang pertama, saya lihat tindakan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri merupakan satu tindakan yang sangat baik, ya, kerana walaupun kita lihat Majlis Tertinggi dan juga Perhimpunan Agung baru-baru ini telah membuat ketetapan bahawa menteri-menteri UMNO ataupun timbalan menteri dan juga mereka yang dilantik dalam JLC perlu meletakkan jawatan. Namun bagi saya, saranan Perdana Menteri supaya mereka terus kekal dalam kerajaan merupakan satu saranan yang sangat baik, mengambil kira bahawa ada di kalangan menteri-menteri UMNO dan juga timbalan menteri yang memegang portfolio yang sangat penting, ya, seperti Menteri Kesihatan dan juga Menteri Pengajian Tinggi dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa peranan mereka pada ketika ini sangat besar. Dan sudah tentulah jika mereka ini meletakkan jawatan, ia akan mengganggu gugat dari segi kestabilan pentadbiran dalam negara kita. Jadi sebab itu bagi saya ini sangat penting, ya, bahawa kepentingan rakyat perlu diutamakan berbanding dengan kepentingan parti maupun kepentingan individu. Jadi saya kira persetujuan yang telah pun dicapai di antara Perdana Menteri dengan menteri-menteri kabinet dan juga timbalan menteri merupakan satu perkara yang sangat baik, dan saya berharap dan saya kira rakyat juga mengharapkan supaya tidak ada perubahan yang besar terutama dari segi peletakan jawatan, kerana ianya bukan sahaja dari segi kestabilan pemerintahan kerajaan, bahkan yang lebih utama kepentingan rakyat juga akan terabai dan terjejas. Jadi saya kira sudah tentulah satu tempoh yang ditetapkan nanti akan tiba di mana mereka perlu juga untuk mengikut segala apa yang telah ditetapkan oleh parti. Namun bagi saya yang lebih penting pada ketika ini ialah kepentingan rakyat dan kepentingan negara perlu diutamakan berbanding dengan kepentingan-kepentingan lain, termasuklah seperti mana kepentingan parti yang telah pun membuat keputusan baru-baru ini. Doktor, pertimbangan dan juga dilema itu mungkin wujud dalam kalangan menteri, timbalan menteri dan juga yang mengetuai JLC terbabit khususnya. Bagaimana untuk tekanan-tekanan ini yang kita lihat dari UMNO itu sendiri ke atas peletakan jawatan ini? Kita melihat daripada Kuli misalnya, dari Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz dan juga Presiden UMNO itu sendiri. Bagaimana untuk berdepan dengan situasi ini, Doktor? Ya, saya melihat bahawa memang ada tekanan. Kita lihat baru-baru ini pun Perhimpunan Agung UMNO beberapa kenyataan telah pun dibuat bukan sahaja oleh penasihat UMNO sendiri, Tengku Razali, bahkan juga pemimpin-pemimpin UMNO yang lain supaya mana-mana menteri ataupun timbalan menteri meletakkan jawatan yang segera. Bagi saya ini merupakan satu tekanan. Namun dalam keadaan pada ketika ini kita perlu melihat dalam perspektif yang lebih besar di mana kepentingan negara perlu didahului oleh kepentingan parti. Jadi saya kira kesemua menteri dan timbalan menteri dan juga mana-mana pemimpin JLC lain yang telah dilantik, mereka telah bersetuju dan cuba meletakkan bahawa kepentingan negara dan rakyat itu mendahului kepentingan parti. Dan saya kira pasti akan ada tekanan, ya, kerana kita lihat persetujuan ini juga telah mengundang beberapa reaksi di kalangan pemimpin-pemimpin kanan UMNO sendiri yang seolah-olah memperkecilkan kenyataan-kenyataan, termasuk kita lihat sebelum ini Datuk Zahidi, timbalan menteri, yang menyatakan bahawa mereka perlu meneruskan pentadbiran yang ada bagi memastikan kesejahteraan rakyat itu diutamakan. Dan pasti juga akan ada lagi kenyataan-kenyataan lain yang datang, dan sudah tentu tekanan ini boleh memberikan juga kesan dari segi keberkesanan pentadbiran oleh menteri-menteri dan timbalan menteri dan juga pemimpin-pemimpin UMNO yang memegang JLC. Namun bagi saya sudah tentulah pertimbangan rasional perlu diberikan dalam konteks ini, kerana sudah tentulah UMNO juga tidak mahu dilihat sebagai sebuah parti yang akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan dalam pentadbiran negara, dan sudah pastilah mereka juga tidak mahu dipertanggungjawabkan jika apa-apa masalah timbul, kerana pemimpin kanan UMNO sekarang ini memegang beberapa jawatan penting dalam kerajaan.
Jadi sudah tentulah jika apa-apa tindakan yang dibuat oleh UMNO sehingga mengakibatkan pemimpin UMNO yang memegang jawatan dalam kerajaan ini meletakkan jawatan, maka ia sudah pasti memberikan kesan yang sangat besar kepada rakyat terutama kepada dasar-dasar kerajaan yang telah digobal sebelum ini, yang akan memberikan kesejahteraan dan juga menjaga kepentingan rakyat terutama dari aspek kesihatan dan juga ekonomi. Jadi saya kira UMNO juga sudah pasti tidak mahu dipertanggungjawabkan jika sekiranya timbul masalah-masalah lain, terutama apabila mungkin rakyat juga akan mengkritik tindakan-tindakan yang dibuat ini yang mengakibatkan kesejahteraan mereka juga terabai. Jadi saya kira tekanan pasti ada. Namun dalam konteks pada hari ini kita perlu melihat kepada perspektif yang lebih besar dan sudah pastilah secara keseluruhannya saya kira ahli-ahli UMNO juga pasti bersetuju bahawa pentadbiran kerajaan perlu diteruskan dan pemimpin-pemimpin UMNO yang memegang jawatan perlu dibiarkan supaya mereka dapat meneruskan pentadbiran ini tanpa diganggu-gugat ataupun diberikan ancaman dan juga mungkin tekanan-tekanan oleh pemimpin-pemimpin lain dalam UMNO sendiri. Jadi saya kira pendekatan rasional perlulah diutamakan pada saat ini di mana negara masih lagi berhadapan dengan pelbagai polemik termasuklah pandemik seperti kesihatan dan juga ekonomi negara yang masih lagi pada tahap yang saya kira belum cukup baik untuk membantu rakyat terutamanya. Baik, terima kasih kepada penganalisis politik Universiti Utara Malaysia Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad atas pandangan dan juga diskusi itu tadi.